Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini saya akan terangkan tentang project brief. Sila rujuk buku teks muka surat 44 di mana setelah kamu selesai menyiapkan borang kajian peluang pelanggan 3 live. Okey, jadi untuk hari ini kamu akan lengkapkan project brief. Okay, ini ialah borang project brief, di mana dalam borang project brief tu dia ada tajuk, dan juga kriteria pertimbangan utama, iaitu fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, style atau gaya, kualiti, anggaran kos dan jangka masa. Di mana borang project brief ni kamu salin dalam kertas A4 ataupun dalam test pad. Okey, kemudian lengkapkan dan tampal dalam buku sebagai evidence. Kerana apa yang kamu buat itu ialah evidence untuk PVD. Okey. Jadi seterusnya saya akan terangkan satu persatu. Okey, pada borang project brief ni nanti ada kolom tajuk. Okey, setelah kamu lengkapkan penyelesaian masalah inventif, okey, di mana kamu dah kenal pasti apakah masalah yang dihadapi oleh produk tersebut. Jadi setelah kamu kenal pasti masalah yang dihadapi oleh produk tersebut, okey, maka kita akan buat satu produk. Kita akan membangun satu produk yang dapat menyelesaikan masalah yang ada pada penyelesaian inventif mengikut tema yang diberikan. Jadi untuk tajuk ini, okey, saya berikan kebebasan untuk kamu memilih apakah tajuk yang sesuai bagi produk kamu. Di mana bila tajuk ni bila sebut je kamu saya dapat tangkaplah itu ialah produk kamu. Kamu boleh berikan apa saja tajuk produk. Sebagai contoh, katakan kamu ambil tema ini, katakan dalam teks dia ambil tema berus kasut kan. Jadi tajuk produk dia ialah pengilat kasut magic. Contohnya. Kamu pilihlah apa tajuk sesuai. Okay, seterusnya ialah tentang kriteria pertimbangan utama. Yang pertama ialah fungsi, apakah kegunaan, bagaimana produk ini digunakan. Maksudnya kamu tulislah nombor 1, apakah kegunaan produk kamu nak buat tu. Okay, kemudian di mana produk itu akan digunakan. Maksudnya kat sini di mana akan digunakan tu maksudnya kamu spesifik. Dia nak gunakan dekat mana. Okay, dekat rumah ke, kat sekolah ke, maksudnya kena nyatakan secara detail dekat mana digunakan. Contoh, kamu buat tema bag, jadi bag yang akan kamu hasilkan tu dia nak gunakan dekat mana, kena spesifik. Yang kedua ialah persembahan, iaitu bagaimana cara produk ini dipersembahkan. Maksudnya ini kamu tengok dalam buku teks ada jawapan dia. Yang ketiga ialah tujuan pasaran, siapa yang akan menggunakan produk ini, kena spesifik. Kalau kamu buat beg, siapa pengguna beg tu? Pelajar ke, suri rumah ke? Kalau kamu buat tema minum panas, maksudnya kamu buat satu alat kan? Siapa yang akan gunakan alat tu? Jadi kamu kena beritahu secara jelas kat sini. Jangan kata manusia. Memanglah manusia, apa kucing gunakan benda tu ke? Tak kan? Jadi kena spesifik lah siapa yang akan gunakan. Kemudian siapakah pesaing yang wujud? Sekiranya produk yang kamu nak buat tu ada tak persaingan dia? Okey. Pelanggan manakah yang akan menggunakan produk ini? Pelanggan ni maksudnya kalau kat atas ni contoh kalau beg, ambil tema beg, kamu siapa akan gunakan iaitu suri rumah. Okey, selain itu pelanggan mana yang akan digunakan? Suri rumah dan kalau selain suri rumah siapa lagi yang boleh guna beg tersebut? Okey. Untuk kuantiti berapakah jumlah yang diperlukan? Okey, maksudnya kamu akan hasilkan berapa banyak produk tu? 10, 20, ikut pada pelanggan. Ini lebih kepada pemasaran lah, kamu nak hasilkan berapa banyak. Seterusnya ialah style atau gaya. Di mana bagaimana reka bentuk produk ini, kamu ceritalah reka bentuk produk ini guna bentuk apa. Okey, kemudian apakah reka bentuk produk ini mendapat pantang di pasaran? Okey, ya atau tak? Kualiti, bagaimana kualiti pembuatan produk ini, akan menyatakan adakah produk ini tahan lama ataupun tak.
Okey, tahan rasa ke tak? Itu dia. Okey, adakah pelanggan mempunyai persebaran permintaan istimewa? Okey, yang ini rujuk pada borang kajian peluang pelanggan di mana dekat bawah kolom tu pelanggan ada beritahu apakah permintaan istimewa yang dia nak. Okey, untuk anggaran kos dan jangka masa kosongkan dahulu. Buat dulu tapi kosongkan aja, jangan tulis jawapan apa-apa. Okey, seterusnya yang kedua ialah borang aplikasi projek brief dalam bentuk jadual. Ini borang dia. Okay, untuk aplikasi projek brief dalam bentuk jadual, kamu boleh gunakan dua helai lah. Dua helai kertas A4 ataupun dua helai test pad. Jika kamu nak print pun boleh, tak ada masalah. Nanti saya akan berikan juga. Okay, ikut mana yang sesuai bagi kamu. Okay, seperti yang ada dalam borang projek brief, tajuk mestilah sama. Kalau dekat dalam borang projek brief, kamu tulis tajuk je Penjilat Kasut Magic. Dekat sini pun mesti samalah tajuknya. Jangan tajuk yang lain. Kemudian untuk borang projek brief dalam bentuk jadual, dia akan tanya apakah jenis produk atau perkhidmatan. Maksudnya yang benda yang kamu buat tu produk ke perkhidmatan? Mestilah produk, kan? Okay, apakah kegunaan produk ini, iaitu fungsi dia dan di mana produk ini akan digunakan. Ini boleh rujuk pada borang projek brief yang asal, yang sebelum kamu buat tu. Kemudian ialah gambaran keseluruhan projek. Siapakah yang akan menggunakannya? Okay. Apakah tujuan produk ini dihasilkan? Apakah yang diperlukan oleh pelanggan? Okay. Bagaimanakah produk ini digunakan atau dipersembahkan? Okay. Ini boleh rujuk pada borang projek brief yang kamu dah buat sebelum tu. Dekat sini semua ada. Okay. Diulang ni soalan tu. Jadi kamu isikan. Okay. Seterusnya ialah untuk dekat bentuk produk. Okay. Ini soalannya nanti kamu salin. Kemudian jawapannya kamu kosongkan dahulu. Okay, untuk perancangan dalam pengurusan projek, okay. Ini dia punya kriteria dia. Okay, ini jawapan dia, kamu salin sajalah, saya dah berikan. Okay, seterusnya ialah analisis kajian dan bentuk produk dan pasaran. Di mana nombor satu ialah membuat perbandingan dari segi fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, kualiti, anggaran kos unit dan jangka masa. Dan juga yang kedua ialah adakah produk ini mendapat permintaan di pasaran. Ini dengar baik-baik. Okey. Untuk analisis kajian dan bentuk produk dan pasaran, saya ambil contoh kat dalam buku teks, di mana kamu kena ambil dua produk sedia ada. Dua produk sedia ada sebagai contoh. Katakan tadi kamu buat penyangkut kunci. Okey. Jadi kat sini kamu kena buat jadual perbandingan penyangkut kunci jenama A dan juga penyangkut kunci jenama B. Kamu tuliskan tajuk dia apa kat atas ni. Dan kamu bandingkan dari segi bahan, fungsi dan juga penggunaan. Buat perbandingan. Okay, ini ialah dengan menggunakan produk sedia ada. Jangan kamu tulis produk kamu, tak. Ambil produk sedia ada. Kalau beg, yang buat tema beg, dia boleh buat contoh perbandingan antara beg kertas dan beg plastik ataupun beg kita semula dengan beg plastik, apa boleh. Okey, yang penting ada tajuk kat atas ni. Okay, untuk jawapan yang kedua, untuk soalan yang kedua, adakah produk ini mendapat permintaan di pasaran? Jadi kamu cakaplah ya atau tak. Ini jawapan dah ada. Buku teks. Okey. Kemudian untuk lakaran idea, bagaimanakah rupa bentuk produk dan bentuk 2D dan 3D? Ini jawapan dia, lakaran dipersembahkan dalam bentuk 3D dengan menggunakan teknik lakaran oblik atau isometrik. Untuk penghasilan mockup atau model, bahan dan alatan yang diperlukan untuk menghasilkan mockup atau model, ini kosongkan dahulu. Okey. Jadi itu saja penerangan saya tentang project brief dan juga aplikasi project brief dalam bentuk jadual. Sekiranya pelajar ada soalan, dia boleh WhatsApp saya. Okey, untuk soalan, dan kita jumpa untuk kelas akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey.